Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita menyambut Hari Kebangsaan ke-63 negara kita pada hari ini dan semestinya banyak yang perincian yang kita ingin bawakan pada hari ini dalam temu bual eksklusif kita bersama dengan para pejuang Barisan Harapan juga kita akan bawakan selepas ini. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin membawa perkembangan mengenai sambutan Hari Kebangsaan 2020 yang diadakan secara sederhana di Dataran Pahlawan Putrajaya. Dan kali ini kita sama-sama menyanyikan memberi ruang kepada lagu Negaraku untuk berkumandang. Hormat Diraja dan lagu Negaraku yang disempurnakan oleh Pancaragam Polis Diraja Malaysia. Baik, itu selesai nyanyian lagu Negaraku yang kalau kita dapat saksikan sebentar tadi adalah keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong bersama dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga beberapa menteri-menteri kabinet yang lain turut berada dalam hari ataupun sambutan di Dataran Pahlawan Putrajaya itu. Dan selepas ini kita akan membawakan sudah semestinya menjadi tumpuan kita pada hari ini adalah titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, saya kira sekitar pukul 8.20 pagi nanti. Dan ucapan ini begitu signifikan kerana ini merupakan ucapan yang kedua pernah diadakan sejak daripada 1957 tahun 1957 yang lalu, dan semestinya rakyat menantikan ucapan ataupun titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ini. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin membawa kita punya program pada hari ini melihat kepada perbincangan kita bersama dengan petugas Barisan Harapan yang menjadi pejuang kita sempena kita menyambut Hari Kebangsaan kita pada hari ini. Betul Hafizi. Kalau dahulu sambutan Hari Kebangsaan kita fokusnya akan tertumpu kepada mengenang kembali khidmat barisan tentera dan polis serta tokoh-tokoh pemimpin yang bermati-matian berjuang demi kemerdekaan negara. Kalau kita imbas kembali nama-nama seperti Datuk Mat Salleh, Tok Janggut, Mat Kilau serta Tunku Abdul Rahman Putra, Tun H. Ashley, Tun Sambatan adalah nama-nama yang sering kita titipkan dalam memperingati perjuangan mereka. Kini negara sudah 63 tahun merdeka. Tahun ini kita sekali lagi berjuang Hafizi, iaitu negara sekali lagi dilihat bagai dijajah. Betul. Tapi kali ini dengan musuh halimunan, iaitu pandemik COVID-19, dan pejuang-pejuangnya adalah mereka yang berada di Barisan Harapan. Tentunya barisan doktor, jururawat, polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Mereka inilah yang membantu sedaya upaya melindungi negara ketika wabak COVID-19 mula menular, ditambah dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang pastinya membawa 1001 cerita Hafizi. Dan secara eksklusif kami di Astro Awani membawakan hero dan heroin negara. Selamat datang diucapkan kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nik Izzani Muhammad Faisal, Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh Ramlah Abdullah dan Pakar Perubatan Klinikal Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh Dr. Farah Nadia Bidin. Selamat datang kepada semuanya. Selamat datang kepada ketiganya. Selamat Hari Kebangsaan semua. Dan kita nak mulakan dengan Dr. Farah. Kita tahu kita cukup bertuah kerana di kala COVID-19 menyerang, Hospital Sungai Buloh memang sudah berpengalaman menangani penyakit seperti MERS-CoV, SARS sebelum ini. Tapi dalam masa yang sama, serangan COVID-19 adalah satu perkara yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya keadaan ketika itu di Hospital Sungai Buloh, Dr. Farah? Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Salam sejahtera, selamat Hari Merdeka saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia.
terima kasih kepada Esra Wani kerana sudi menjemput kami dari pihak Hospital Sungai Buloh untuk datang dan berkongsi pengalaman kami di sini. Sebenarnya kalau saya nak ceritakan pada awal tahun 2020, saya sebenarnya masih belum berada di Hospital Sungai Buloh. Saya masih lagi berkhidmat di Hospital Seberang Jaya. Pada pertama kali mendengar cerita tentang COVID-19 di China, saya rasa benda tu sangat jauh dari kita. Tak rasa benda tu sesuatu yang akan datang dengan cepat dan merebak di Malaysia dalam masa terdekat. Apa yang saya ingat masa tu benda pertama yang kita lakukan ialah kita lakukan retraining untuk penggunaan PPE, kerana kita semua tahu itu adalah kita punya kita panggil senjata untuk melawan penyakit COVID-19. Sebab kita tahu COVID-19 ni masa tu tak banyak yang kita tahu pasal COVID-19. Kita tak tahu apa simptom dia, macam mana dia merebak, macam mana untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19. So benda pertama yang kita pastikan di peringkat hospital adalah semua staf tahu macam mana untuk donning dan doffing PPE supaya kita dapat mengelakkan jangkitan itu berlaku kepada kaki tangan hospital. Baik, kita lihat kepada tugas-tugas bagi petugas Barisan Harapan, bagi mereka yang menjaga kesihatan kita berada di hospital dan sebagainya. Dan kali ini kita ingin melihat pula bagaimana agaknya tugas-tugas yang dijalankan oleh petugas Barisan Harapan di lapangan yang mengawal ataupun yang memastikan setiap rakyat pada ketika perintah PKP itu duduk di rumah dan tidak keluar, dan mungkin ada keluar untuk urusan yang penting saja, dan juga memastikan antara urusan ataupun antara sektor-sektor yang penting saja dibenarkan operasi. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Tuan Nik Izzani. Tuan, sejak kali pertama kita melaksanakan PKP sejak 18 Mac yang lalu, bagaimana agaknya tugas-tugas di lapangan, dan kita ingin melihat kepada moral anggota-anggota polis khususnya di daerah Petaling Jaya bagaimana ketika menghadapi PKP dan juga COVID-19 ini. Okey, bagi daerah Petaling Jaya, moral sahabat-sahabat saya yang bertugas di lapangan sangat tinggi. Sangat, orang kata, luar biasa. Kita tengok apabila datangnya hujan, datangnya panas, datangnya bulan puasa, mereka tetap berada di situ. Mereka tetap berdiri. Saya amat berbangga dapat bekerja bersama-sama dengan mereka ni. Pengorbanan yang diberi itu susah nak cakap nak zahirkan dengan perkataan. Tapi kalau kita tengok balik wajah-wajah mereka, saya masuk tugas pukul 4 satu petang tu, baru saja hujan lebat. Saya punya petugas di bawah tu datang masuk kerja dengan baju yang basah kuyup. Baju yang basah kuyup. Dan dia akan lalui dia punya shift tu 8 jam sampailah pukul 12 malam. Nah, itulah antara detik-detik yang kita boleh bangga lah dengan komitmen yang dibagi tu. Ya, Tuan Izzani, mungkin sedikit saja kita nak sambung mengenai perkara itu. Perintah Kawalan Pergerakan pertama kali dikuatkuasakan pada 18 Mac. Ya. Kita tahu di situlah di mana peranan penguatkuasaan di situ sangat penting, iaitu polis, tentera dan sebagainya. Dari segi pihak polis juga bagaimana kesiapsiagaan ketika itu dari pengalaman Tuan sendiri. Pertama kali 18 Mac diperintahkan PKP, apa yang diberitahu kepada anak-anak buah di bawah ketika itu? Orang putih kata victory loves preparation. Jadi kami sentiasa mempunyai pegawai-pegawai yang akan monitor keadaan semasa, dan kita akan kaji balik sama ada apa tindakan-tindakan yang perlu kita ambil di masa-masa hadapan, tindakan-tindakan yang berdasarkan apa yang terjadi pada hari ini lah.
Jadi pada awal tahun hari itu kita tengok ada dua perkara yang begitu signifikan. Satu dari segi landscape politik negara dan kita pun lalui langkah Sheraton dengan aman yang damai. Betul. Dan nombor duanya ialah COVID. Dan kita tengok di negara-negara luar ada yang dah ambil langkah lockdown. Jadi dekat situ saya dengan kumpulan saya dah mula tengok apa possibility yang bakal berlaku. Jadi apabila saya lapor diri di Petaling Jaya tu, kita dah mula untuk buat satu perancangan crisis management dan sebagainya. Kebetulan meeting pertama tu crisis management yang kita juga jemput pegawai daerah, bomba dan mana-mana agensi kerajaan yang bakal membantu kita. Kita ada jemput untuk hadir ke mesyuarat, dan mesyuarat itu ditetapkan pada 17 hari bulan. Pada 16 hari bulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengumumkan. So 17 hari bulan tu mesyuarat tu kita tukar je mesyuarat perancangan of COVID ni. Dan kat situ kita banyak buat preparation kat situ lah. Jadi sebelum mesyuarat tu pun pihak kami di balai-balai apa semua dan juga ketua-ketua bahagian ada membuat apa perancangan-perancangan tertentu. Kalau jadi di sebelah utara PJ, apa kita nak buat, di sebelah selatan PJ ataupun kedua-duanya, kita nak handle macam mana, berapa kekuatan manpower, logistik yang kita perlukan. Kat situlah datangnya bantuan-bantuan dari agensi-agensi lain seperti contohnya MBPJ, Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Kami ini macam adik-beradik dengan Majlis Perbandaran Petaling Jaya ni. Kebanyakan logistik banyak dibantulah ketika, especially masa kita buat roadblock ni. Ya. Di Petaling Jaya kita ada sebanyak 14 roadblock pada satu ketika. 14 roadblock, dan keanggotaan yang kita gunakan mencecah 600 ke 700 keanggotaan sehari. It's quite big do lah. Dan alhamdulillah lah, apabila kita prepare, kita tengok situasi hari ni, kita prepare untuk masa depan. Bila benda tu betul-betul jadi, kita prepare for the worst ni. Benda tu jadi, at least kita dah prepare, kita dah ada dah langkah-langkah. Jadi kalau tengok pun, kita start pun secara moderate dulu. Macam kita approach masyarakat pun secara nasihat dulu pada 2 minggu pertama. Dan kita punya roadblock pun kita start dulu kecil. 3-4 roadblock merata, scattered. Dan apabila kita dah kaji kawasan, dah try and error apa semua, barulah kita staticnya roadblock kita. Lebih kurang macam itulah. Dan itu cerita-cerita di lapangan kita menyaksikan kepada pemerintahan PKP itu, dan kita ingin berbalik semula cerita di hospital yang kita tahu mereka ini sangat berisiko tinggi berhadapan dengan pesakit-pesakit COVID-19. Dan kita nak terus kepada Puan Ramlah Hamdullah, merupakan Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh, yang saya kira Hospital Sungai Buloh ini telah pun menjadi pusat rujukan penyakit berjangkit kebangsaan yang merupakan hospital pakar kepada penyakit berjangkit ini. Sudah semestinya ramai pesakit-pesakit COVID-19 telah pun ditempatkan di Hospital Sungai Buloh, dan Puan Ramlah juga telah pun berada ataupun bertugas di Hospital Sungai Buloh itu sejak daripada awal lagi sejak penularan COVID-19 ini. Dan kita ingin melihat kepada keadaan ataupun pengalaman bekerja melebihi masa ni. Ada yang dikabarkan petugas-petugas Bahasa Harapan terutama di hospital ada yang bekerja mungkin up to 24 jam bekerja tanpa henti dan sebagainya. Mungkin dapat berceritakan pengalaman inilah pengorbanan yang dimainkan oleh petugas Bahasa Harapan terutamanya bagi petugas-petugas kesihatan ini dalam memastikan pesakit-pesakit ini mungkin boleh sembuh dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bercakap mengenai pengalaman. Okey, sebenarnya kami telah dilatih daripada mula, telah diberitahu daripada awal, di mana pada penghujung Disember 2019 pakar-pakar ID telah berjumpa dengan kami semua dan menerangkan keadaan yang berlaku di negara China, di mana ia mungkin berlaku akan merebak ke negara Malaysia. Oleh yang demikian, kami punya kesiapsiagaan tu memang telah diadakan, telah menjurus kepada pemakaian PPE yang betul. So, semua staf telah diberitahu bagaimana hendak menangani kita punya wabak yang akan kita hadapi. So, pengalaman saya menjaga pesakit-pesakit COVID ni memang agak mencabar sebab kita tak tahu. Kita tahu risiko dia memang agak tinggi untuk merebak kepada orang lain. Jadi staf-staf kami memang telah diberi education, diberi training. So mereka memang akan bertugas dalam keadaan yang berisiko. Oleh yang demikian,
ada staf yang terpaksa meninggalkan anak-anak di kampung sebab diorang tak nak jangkitan berlaku kepada keluarga diorang. Jadi pengorbanan diorang untuk bekerja lebih masa tu memang diorang terima seadanya agar hospital kita dapat menangani masalah yang memang berlaku di negara kita lah. Puan Ramlah, kalau boleh kita nak tahu juga pengorbanan yang dilakukan oleh Puan Ramlah terhadap keluarga kita, kerana kita tahulah sama ada Puan Ramlah, Tuan Nizani dan juga Dr. Farah sendiri perlu berada di tempat kerja masing-masing, betul perlu bertugas meninggalkan keluarga berjam-jam lamanya. Puan Ramlah sendiri, pengorbanannya bagaimana? Adakah Puan Ramlah tidak boleh bertemu keluarga dalam ketika waktu itu? Okey, sebenarnya untuk bertemu keluarga kami masih boleh sebab kita cuma jangka masa bekerja. Sebelum ni kalau kami bekerja 9 jam kami dah boleh balik, tapi semenjak berlakunya wabak, masa tu agak lama di hospital sebab banyak urusan yang kami kena buat. Terutama yang paling saya tidak lupalah, sebab tu kami mula-mula start menerima pesakit COVID yang ramai. Di mana kita terpaksa buka satu hospital untuk menerima pesakit COVID, dan di masa itu persediaan yang perlu kita lakukan tu daripada pesakit-pesakit biasa, kita kena kosongkan hospital untuk menerima pesakit-pesakit COVID. Jadi persiapan tu memakan masa untuk kita sama-sama dengan anggota-anggota hospital yang lain untuk memindahkan pesakit kami ke hospital lain. Okey, lepas tu kalau sebelum ni kami akan bertugas cuma di kalangan pesakit yang biasa. Dan sekarang bila kita bertugas dengan pesakit-pesakit yang kita tahu dia punya wabak, untuk kadar jangkitan untuk kita tu adalah tinggi. So perasaan takut tu dah tentu-tentunya memang ada lah. So pengorbanan saya, alhamdulillah keluarga saya masih duduk berhampiran dengan saya. So saya boleh berjumpa dengan diorang. Cuma masa yang dengan diorang tu agak terhad. Okey, bila kita dah balik kita dah rasa penat. So kita dah tak boleh nak tanya anak you buat apa. Kita dah tak boleh nak bersama dengan suami, nak berbincang, nak berborak-borak macam selalu sebab kita dah terasa terlalu penat. So kita balik untuk rehat saja, dan keesokannya kita meneruskan kerja kita seperti hari-hari yang sebelum ni. Jadinya bukan saya seorang, semua jurawat pun akan merasa yang sedemikian juga. Perasaan takut dan bimbang, itulah yang salah satu yang memang kita kena hadap dan kita terpaksa hadap. Betul. Dan apa yang dikatakan oleh Puan Ramlah sebentar tadi adalah melihat kepada risiko yang tinggi juga oleh petugas-petugas Barisan Harapan, terutamanya bagi mereka yang menjaga kepada di sudut kesihatan ini. Dan Dr. Farah, kalau kita lihat kepada kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, ada menyatakan laporan ini telah pun dikeluarkan pada 13 Jun 2020, iaitu menceritakan seramai 416 petugas kesihatan turut dijangkiti dengan COVID-19. Kita tahu bila berdepan dengan pesakit yang memang disahkan positif COVID-19 ni, risikonya untuk dijangkiti, untuk petugas Barisan Harapan dijangkiti adalah amat tinggi sekali. Jadi bagaimana kesiapsiagaan yang telah dijalankan bagi kita memastikan tahap keselamatan kesihatan petugas Barisan Harapan ini pada tahap yang tinggi? Tepat sekali. Memang macam Sister Ramlah sebut sebentar tadi, risiko untuk petugas Barisan Hadapan, doktor jururawat untuk mendapat jangkitan COVID-19 ni lebih tinggi daripada biasa, sebab kita orang memang directly handle patient yang ada dapat jangkitan COVID-19. Tapi alhamdulillah saya rasa bersyukur sebab semasa saya bertugas di Hospital Sungai Buloh, kita disediakan peralatan-peralatan yang mencukupi, PPE yang mencukupi, dan pesakit-pesakit kita dapat letakkan di dalam bilik-bilik isolasi yang bertepatan dan bersesuaian supaya jangkitan itu tak berlaku kepada para petugas. Dan kami juga sentiasa diberi ingatan dari pihak pengurusan, daripada konsultan-konsultan untuk sentiasa memakai pelindung muka, sentiasa memakai hand sanitizer, dan apabila kami melakukan donning, iaitu memakai PPE, dan doffing, membuang PPE itu, kami sentiasa ada orang lain berdekatan untuk memastikan proses itu dijalankan dengan mengikut aturan yang sebenar.
So saya rasa kami pihak hospital sebenarnya bertuah sebab semua telah disediakan dan pihak pengurusan telah melakukan sebaik mungkin untuk memastikan petugas tidak mendapat sebarang jangkitan. Dan doktor, kalau kita lihat kepada pemakaian PPE itu sendiri, sebelum ni kita banyak dengar cerita mungkin keadaannya dari segi panas, tak selesa dan sebagainya. Mungkin ada sedikit doktor ingin kongsikan bagaimana pengalaman memakai PPE. Kita tak pernah pakai kan sebenarnya. Doktor boleh bertahan pakai untuk beberapa jam yang lama tu. Saya rasa lebih 12 jam ada doktor. Ini pengorbanan mereka sebenarnya. Saya rasa untuk di hospital, kalau di dalam ward itu sendiri, lebih dari 12 jam tu tak sampailah saya rasa. Tapi kalau siapa yang menjaga, membuat screening di lapangan, mereka perlu memakai PPE lebih dari 12 jam. Ataupun yang bekerja di bahagian kecemasan. Tapi di ward, sebab kita ada pelbagai jenis pesakit, tak semestinya yang confirm COVID saja kita jaga juga pesakit yang dalam investigation untuk COVID. So sebelum berpindah dari satu pesakit kepada satu pesakit, kami perlu menukar PPE tersebut. Nak cakap pakai 12 jam tu, saya sendiri tak ada pengalaman tersebut. Tapi yang saya ingat lebih daripada 5 jam tu pun sudah menyesakkan lah. Sebab especially yang saya ingat pasal bulan Ramadan. Bayangkan selalunya lepas you dah buang PPE tu, you akan rasa haus. Sebab masa you pakai PPE tu, satu, you berpeluh. Dua, akan macam ada kabus. So you pakai face shield kan. So pandangan tu tak nampak. So dia sangat menyesakkan. Bila bulan biasa yang bukan bulan Ramadan, you boleh terus lepas buang PPE, you boleh minum air. Tapi pada bulan Ramadan, you have to wait until waktu berbuka untuk buangkan rasa dahaga tersebut. So itu satu pengalaman yang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Sangat menarik pengalaman itu, dan dalam masa yang sama kita melihat kalau kita pakai topeng muka pun, Hafizi, rimasnya sekejap pun dah rasa rimasnya. Tapi bagi Tuan Izani sendiri, bagaimana Tuan Izani melihat cabaran yang datang? Hubungan dengan keluarga, anak, isteri, adakah bimbang ketika turun bertugas di lapangan, bimbang membawa pulang penyakit itu, dan mungkin apa langkah-langkah yang diambil oleh Tuan sendiri? Bimbang tu adalah, tapi apabila kita fokus pada masalah yang ada pada kita, kita boleh neutralize kebimbangan tu dengan ambil langkah-langkah berjaga-jaga lah. Contohnya apabila ini bagi diri saya, apabila saya pulang ke rumah, saya akan terus rendam uniform saya tu dalam air panas dengan Dettol apa semua. Dan saya akan limit pergerakan saya terus ke bilik dan terus mandi dan sebagainya. Dan saya asingkan dengan anak, dengan rumah apa semua. Jadi kami ni dalam 2 bulan lebih kurang tu, kita macam strangers lah juga. Cuma cakap banyak melalui video call ke apa kan. Itu antara pengorbanan jugalah, dan terima kasih jugalah kat rumah sebab dia very strict. Kita ni bila dah penat lepas 16 jam 18 jam kat lapangan, dah penat, jadi dia take over lah kat rumah tu, kata tak boleh ni kena terus pergi ke bilik ke apa semua. Tapi itulah antara cara kita neutralize kebimbangan, nak limit atau minimize kebarangkalian keluarga kita dijangkiti. Ya, Tuan, saya juga ingin tahu bagaimana ketika PKP itu diperintahkan, adakah sukar untuk memberi kefahaman kepada rakyat ketika itu? Adakah sukar untuk pihak polis sendiri untuk menyatakan bahawa perlu duduk di rumah? Adakah ramai daripada antara warga kita pada awal-awal tu masih lagi keluar rumah dan tidak faham mengenai perintah itu, Tuan? Cabaran-cabaran ketika menjalankan operasi dan sebagainya. Sukar tu dia subjektif. Saya tak suka guna perkataan sukar. Saya harap semua faham yang PKP ni adalah baru untuk semua. Baru untuk semua frontliners dan baru juga untuk masyarakat. Jadi saya tengok pucuk pimpinan PDRM pun menyarankan apabila PKP ni dikuatkuasakan, 2 minggu pertama tu kerja kita advise and educate. Kita nasihat. Kita create awareness kepada masyarakat, kata benda ni COVID-19 ni is real, berbahaya. Dan of course
masyarakat perlu satu jangka masa lah untuk biasakan, untuk sink in benda tu dalam jiwa mereka lah. Dah kebiasaannya dia dah keluar pergi ke satu-satu pasar. Dia ada rutin dia sendiri. Jadi sukar untuk mereka ni untuk tiba-tiba nak kena beli kat kedai lain ke ataupun tiba-tiba tak boleh nak keluar beli hari-hari ke barang-barang yang fresh. Jadi kat situlah kita main peranan, kita nasihat dan Petaling Jaya pun antara daerah yang terakhir sekali mengambil tindakan dari segi undang-undang lah, menangkap atas sebab melanggar PKP. Dan bagi pihak penguasaan pula kita pun benda baru, jadi kita kena manage kita punya arahan semasa. Kita nak kena pastikan yang petugas-petugas di bawah tu faham dengan arahan-arahan, dan kita nak kena suntik semangat kepada mereka ni agar profesional apabila berhadapan dengan masyarakat. Kadang-kadang ialah bila berada di lapangan tu selama 8 jam ni shift, boleh menjadi orang kata boleh mencabar juga dari segi mental dan fizikal. Jadi kat situlah peranan saya sebagai ketua mereka, turun bersama mereka, tengok apa permasalahan. Dan mungkin kalau kita boleh berkongsi cara kita nak approach masyarakat macam mana, cara kita nak bercakap macam mana, cara kita nak bertanya macam mana. Sampailah satu ketika kita terpaksa mengambil tindakan. Kita bukan nak ambil tindakan pun, kita faham. Tapi keselamatan awam, kepentingan awam ni lagi penting. Jadi time itulah kita terpaksa mengambil tindakan, menangkap dan sebagainya. Baik, itu adalah antara pengorbanan dan juga peranan yang dimainkan oleh pasukan Barisan Hadapan ini ketika kita berdepan dengan PKP dan juga COVID-19 ini, dan banyak lagi kita ingin bincangkan mengenai erti kemerdekaan baru buat Malaysia ini, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Ya. Bertemu lagi dalam Awani Pagi Khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-63. Bersesuaian dengan tema tahun ini adalah Malaysia Prihatin. Dengan itu kita bawakan 3 pejuang Barisan Hadapan yang telah bersama kita sejak daripada pukul 8 tadi. Dan kita nak terus kepada Puan Ramlah yang itu merupakan Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh. Puan Ramlah, pastinya bila berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, antara pejuang Barisan Hadapan juga, bagaimana Puan Ramlah menangani ataupun menangani emosi daripada pesakit-pesakit? Kita tahu pesakit-pesakit ini berhadapan, mereka akan fikir maut menjelang dan sebagainya. Bagaimana Puan Ramlah sendiri, dari pengalaman Puan Ramlah, menenangkan mereka pesakit-pesakit COVID-19 ini? Okey, bagi pesakit-pesakit COVID-19, mereka semua berada di dalam bilik, dan biasanya kemasukan mereka ke ward kita punya orientasi sleep untuk mereka. Maknanya bila pasien masuk, sebelum nurse masuk ke dalam bilik pasien, nurse akan siapkan dia punya orientasi, siapkan dia orang punya peralatan yang keperluan diorang di dalam bilik isolasi. Sebab kita memang tahu semua pesakit memang diletakkan dalam bilik yang berseorang. Diorang tak dibenarkan keluar daripada bilik itu. Jadi dekat sleep orientasi tu memang kita dah bagi tahu kat diorang macam mana, apa yang perlu diorang buat, siapa yang perlu diorang hubungi sekiranya berlaku masalah, dan diorang juga boleh menghubungi keluarga melalui telefon saja dan tak dibenarkan melawat. So sentiasa mendengar keluhan diorang, dan setiap kali nurse entry dalam bilik pesakit, diorang akan berkomunikasi dengan pesakit. Sebab kalau pesakit tu positif, diorang akan bersama dengan kami selama 14 hari lebih kurang, dan jangka masa 14 hari itu kami adalah keluarga paling rapat dengan diorang. Diorang tak dibenarkan langsung ada pelawat, dan diorang juga tak dibenarkan keluar daripada bilik. Dan kita faham dengan keadaan yang macam tu, emosi diorang mesti terganggu punya. So kita ada wujudkan, hospital juga ada wujudkan kaunseling, sesi kaunseling untuk pesakit yang mengalami masalah emosi. Mana diorang boleh kontak, kita ada kontak number,
yang dia boleh kontak dengan pihak kaunseling lah. Dengan cara tu kita dapat meringankan masalah diorang dan keperluan diorang pun memang sentiasa kami adakan. Apa-apa keperluan diorang memang pihak hospital cuba untuk menunaikan kehendak diorang lah. So salah satunya itulah actually diorang dengan kami setakat ni memang tak ada masalah. Sedih tu memang ada sebab kita faham setengah ibu, setengah ayah yang masuk tu ada anak-anak kat rumah, suami yang meninggalkan isteri, anak-anak yang meninggalkan ibu bapa yang uzur di rumah. So dalam masa 14 hari tu diorang terpaksa fight untuk diri diorang untuk sembuh. Okey. So kami adalah pendamping mereka yang paling rapat lah sepanjang mereka dirawat di hospital. Ya, betul tu. Selain daripada berjuang untuk memastikan keselamatan ataupun kesihatan pesakit, emosi pesakit itu juga penting. Kita sebelum ni ada menemu bual bekas pesakit COVID-19 walaupun sudah bebas dari penyakit COVID-19 itu, tapi sebab tu bila cerita balik masih terasa kan. Betul. Dan Dr. Farah sendiri yang mempunyai pengalaman berhadapan dengan pesakit yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini, pasti ada memori yang tersendiri. Sebagai seorang doktor sendiri, bagaimana perasaan Dr. Farah apabila ialah sedang pandemik, tiba-tiba ada kematian ditangani sendiri oleh Dr. Farah? Bagaimana ketika itu perasaan dan fikiran Dr. Farah? Okey, sebelum saya pergi kepada kematian, saya cerita dulu macam mana keadaan pesakit sebelum diorang menjadi lagi teruk. Selalunya pesakit masuk sama ada diorang tiada simptom langsung ataupun diorang datang dengan simptom-simptom yang agak mild. Dan in the ward, kadang-kadang diorang akan progress lagi teruk, dan selalunya sebelum diorang menjadi semakin teruk dan memerlukan intubation, diorang masih sedar. Diorang masih boleh bercakap, diorang masih boleh meminta sesuatu. So satu pengalaman yang saya ingat, ada seorang pesakit tu keadaan dia sudah makin teruk, tahap oksigen dalam badan sudah berkurangan, tapi dia masih sedar dan boleh bercakap. So dia meminta kepada saya, doktor, boleh tak saya nak jumpa keluarga? Tapi macam yang Sister Ramlah cakap tadi, hospital COVID ni tak boleh ada pelawat langsung, zero pelawat. So keluarga memang tak boleh datang, tak boleh memberi kata-kata semangat, tak boleh menyentuh. So saya cakap dekat pesakit tersebut, mungkin kita boleh cuba guna video call. So alhamdulillah kita berada di zaman ada teknologi untuk video call. So pesakit tersebut sempat untuk video call dengan keluarga dalam keadaan sedar dan dapat memberikan kata-kata terakhir sebelum mereka sebelum kita intubate patient. Sebab bila kita dah intubate patient, patient akan paralyzed, patient dah tak boleh berkomunikasi. Dan apabila mereka masuk ICU dan kita nampak bila keadaan semakin teruk, hari-hari selalu sebenarnya pihak ICU akan update family member. Tapi yang sedihnya bila sampai tahap kematian tu dah menghampiri, tak ada sentuhan keluarga, tak ada kata-kata terakhir dari keluarga. Yang ada hanyalah doktor, nurses yang merawat, dan kita kalau bagi Muslim kita akan bacakan sebutkan di telinga mereka untuk mengucap. And then proses pengurusan jenazah pun dan juga penguburan semua dilakukan oleh pihak hospital, dan keluarga memang tak dapat melihat langsung jenazah tersebut. So bagi saya kematian COVID-19 ni adalah sesuatu yang menyedihkan, dan ia adalah suatu perjalanan yang lonely. So dia bukan kematian biasa. Dan saya rasa sebab tu kita cuba sedaya upaya untuk mengelakkan kematian dari berlaku, sebab it's not easy even for the patient and also for the family member. Dan mungkin doktor ada cerita-cerita yang menarik ataupun cerita-cerita yang tidak dapat doktor lupakan ketika merawat pesakit-pesakit ini, mungkin daripada asalnya mungkin menunjukkan simptom yang mild simptom saja dan pergi masuk ke ICU dan akhirnya meninggal dunia. Mungkin ada cerita-cerita yang ingin dikongsi dengan kita semua. Secara specifically tu tak ada, tapi yang saya ingat tu
diorang punya progression tu boleh jadi dalam masa 24 jam. So ia sangat cepat daripada sihat kepada mula berasa sesak nafas sedikit, kemudian tercungap-cungap. Kemudian masa tu kita dah perlu panggil pihak ICU, pihak tim NS untuk datang kerana sebelum NS dapat intubate patient, diorang perlu memakai PAPR dan ini mengambil masa yang lama. So selalunya kita punya keputusan untuk membuat intubation tu dilakukan awal sebelum patient menjadi 100% teruk dan tidak sedar diri. So disebabkan oleh itu, kami sentiasa diingatkan oleh konsultan untuk monitor patient closely. Ada je sign yang patient akan menjadi teruk, kena dilihat oleh doktor sebab patient dalam bilik isolasi. So it's not like we can just pass by and pakcik makin teruk. Tak boleh macam tu. We have to be vigilant and kita kena pick up subtle sign macam mana patient tu akan jadi teruk. So itu benda yang macam para doktor dan jururawat kena sentiasa beringat sepanjang masa. Baik, kalau kita lihat itu cerita-cerita di hospital dan kalau kita nak kembali semula cerita-cerita di lapangan ketika pelaksanaan PKP ini, sebenarnya ada cerita-cerita yang menarik yang untuk kita pendengarkan sendiri, cerita mengenai bagaimana perpaduan antara kaum-kaum di Malaysia ini dapat dieratkan dan Tuan Izani sendiri telah pun berpengalaman untuk berjumpa dengan seorang warga emas ini dan warga emas sebenarnya berlainan kaum dan juga cerita ini telah pun mendapat perhatian meluas di seluruh negara melihat bagaimana keeratan dan juga perpaduan yang berjaya dibina ini. Mungkin Tuan Izani ingin ceritakan sedikit mengenai inisiatif yang dijalankan ini untuk kita mengeratkan lagi perpaduan antara kaum kita di negara kita ini, Tuan Izani. Oh, ini cerita pasal anti asyong. Ya. Okey, apabila kita memasuki PKP bersyarat, salah satu saranan kerajaan adalah bagi kita memberi tumpuan kepada warga emas, iaitu golongan yang berisiko. Jadi saya mulakan dulu inisiatif ini. Kebetulan pada hujung minggu tu saya ada singgah rumah orang tua saya. Dan anti asyong ni pernah bekerja dengan orang tua saya. Jadi saya pun tak berjumpa dengan dia almost 30 years lah kot, 30 tahun lah ada lah kot. Jadi saya dimaklumkan dia masih lagi hidup dan tinggal dalam kawasan PJ. Jadi saya pun dari situlah saya terfikir nak bawa. Dan saya mulakan ni untuk jadikan sebagai satu permulaan lah kepada pegawai-pegawai saya untuk mulakan. Kita engage dengan warga-warga emas, kita bagi tahu dia. Ingat, bukan bagi tahu dia orang mungkin dah tahu. Kita ingatkan dia tentang bahayanya COVID ni dan langkah-langkah yang perlu diambil lah, dengan mask, cuci tangan dan sebagainya. Kalau boleh kuranglah terima lawatan dan sebagainya. Dan kita mulakan, kita teruskan juga dengan perjumpaan bersama-sama bekas-bekas polis dengan lawatan-lawatan di rumah-rumah orang tua dan sebagainya. Jadi dari segi perpaduan tu saya tengok kalau nak ikut sepanjang kita lalui tempoh PKP tu, tak kira lah apa bangsa, tak kira lah apa agama, semua mainkan peranan. Dan kita ada satu aim dekat situ, iaitu kita nak kekangkan penularan wabak COVID virus ini. Dan semua main peranan. Kita frontliners pun mungkin tak dapat berjaya lah nak sampai ke tahap hari ini. Dari apa kita mulakan hari itu, nak sampai ke tahap. Kalau tak ada kerjasama daripada setiap lapisan golongan masyarakat. Itu saya nak bagi tahu tentang perpaduan kita boleh buat, bukan kita tak boleh buat. Dan Tuan Izani, kalau kita lihat juga daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini timbul rasa kewaspadaan, dalam masa yang sama timbul rasa ambil berat di kalangan kita. Dan bagi Tuan sendiri, bagaimana pendekatan yang Tuan berikan kepada anak-anak buah di bawah sana dalam memastikan mereka ni kuat dari segi mental dan fizikal menjalankan tugas di lapangan. Dalam masa yang sama mereka juga perlu ada pendekatan tersendiri untuk diambil dalam memastikan orang ramai memahami krisis kesihatan yang berlaku. Kepimpinan melalui tauladan.
saya akan turun bersama mereka dan saya akan tunjukkan apa yang perlu kita buat di lapangan. Bagi nak naikkan semangat dia, apabila dia tengok ketua mereka turun sekali bersama mereka, tak kira shift yang mana satu, kita ada 3 shift satu hari itu, 8 jam, tak kira shift yang mana satu. Saya akan ambil masa turun bersama-sama mereka. Dan apabila kita engage dengan masyarakat, kalau saya rasa ada yang boleh diperbaiki, saya tunjukkan cara yang sesuai untuk diperbaiki. Itulah antara satu cara kita buatlah. Bagi yang untuk makluman semua, pihak polis dan tentera dan juga anggota penguatkuasaan ini perlu bertugas, saya kira sepanjang PKP itu dilaksanakan sejak 18 Mac, dan kita pernah membawakan laporan-laporan sebelum ini bahawa mereka berada di lapangan setiap hari tanpa cuti, lebih pada 70 hari tak silap saya. Mungkin ada cerita-cerita yang kita tengah dengar sebelum ini, cuti dibeku, tidak dapat beraya dan sebagainya. Itu adalah pengorbanan yang ditunjukkan oleh anggota penguatkuasa di negara kita. Dan sebelum kita mengakhiri awal pagi ini, mungkin secara ringkasnya Puan Ramlah mungkin ingin memberikan sedikit pandangan. Kita akan bagi peluang kepada semualah untuk betul. memberi sedikit message kepada mereka di luar sana. Bagaimana boleh anda di luar sana, rakyat Malaysia, mengadakan kewaspadaan yang tinggi dalam melawan COVID-19 ini. Betul. Kita mulakan dengan Puan Ramlah dulu. Okey. Saya menyeru kepada masyarakat di luar sana supaya sentiasa mengamalkan norma-norma baru yang telah disarankan oleh KKM dan Kerajaan Malaysia. Sebab bagi saya, kita boleh menang, kita jaga kita dan kita pasti menang. Dan untuk doktor mungkin ada sedikit untuk doktor. kita melihat kepada isu ini, doktor? Saya rasa banyak benda kita semua telah pelajari daripada pandemik COVID-19 ni. Main thing saya rasa yang penting sekarang kita kena hargai orang di sekeliling kita. Sama ada keluarga kita, rakan-rakan kita, masyarakat di sekeliling kita. And kita sudah merdeka daripada penjajahan, tapi kita masih belum merdeka dari COVID-19. Ya, Tuan Izani, ada mungkin sepatah dua kata mesej yang perlu disampaikan bukan sahaja kepada rakyat tetapi kepada pasukan petugas Barisan Hadapan yang lain yang sama-sama berjuang di lapangan kerana perang melawan COVID-19 ni masih belum berakhir lagi, Tuan. Kepada rakan-rakan setugas, tak kira lah daripada jabatan mana dan sebagainya, kita teruskanlah. We have done quite an fantastic job bagi saya. Dan kita teruskan sama-sama. Walaupun keadaan dah semakin pulih, tapi ada lagi, kita dah nampak kluster-kluster baru dah mula timbul. Kita tak nak baliklah kepada seperti yang awal dulu kita lakukan. Kalau kita tengok ombak kedua di Jepun pun, kita kena ambil pengajaran dari situ juga. Dan kepada setiap lapisan masyarakat Malaysia ni, anda telah bersama-sama kami, anda masih bersama-sama kami, teruskanlah bersama-sama kami. Kita peranglah COVID-19 bersama-sama. Baik, itu adalah mesej yang kita dapat melihat kepada bagaimana kepentingan kita untuk menjaga ataupun untuk menuruti segala SOP yang telah ditetapkan kerajaan untuk kita elakkan daripada penyakit ataupun virus itu dijangkiti kita. Dan kita tahu kebanyakan cerita-cerita yang dibawakan oleh mereka ini merupakan pengalaman mereka sendiri ketika bertugas, ketika mengendalikan pesakit-pesakit. Dan cerita-cerita ini boleh kita jadikan teladan untuk kita ambil tahu mengenai bahayanya penyakit ini yang boleh meragut nyawa kita, Cici. Dan dalam masa yang sama, dalam kesempatan ini kami dari Astro Awani ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pasukan Barisan Hadapan kita dan terima kasih kerana sudi datang berkongsi pengalaman anda bertiga bersama kami dan pastinya hanya Allah saja yang boleh membalas kesemua pengorbanan yang anda lakukan. Terima kasih buat Tuan Nik Izani Muhammad Faisal, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal dan juga Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh Puan Ramlah Abdullah, Pakar Perubatan Klinikal Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh Dr. Farah Nadiah Bidin. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dengan itu, sekian saja Awani Pagi Khas pada semenar Hari Kebangsaan. Saya Jiji Ahmad. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63 bertemakan Malaysia Prihatin. Dengan itu, kami mengundurkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.